Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Kaizari Afindi, ini Ringkas TVS. Kawasan luar bandar Sarawak bakal diliputi bekalan elektrik sepenuhnya kira-kira 2 tahun lebih awal berbanding sasaran asal tahun 2025. Mendedahkan perkara itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata, Kerajaan Negeri Menerusi Sarawak Energy Berhad SEB komited memastikan seluruh kawasan di negeri ini mendapat bekalan elektrik 100%. Untuk itu, kerajaan telah memperuntukkan 2.3 bilion ringgit khusus untuk bekalan elektrik luar bandar. Malah rakyat luar bandar sama ada di rumah panjang, kampung maupun sekolah dapat menikmati bekalan elektrik 24 jam. As in our rural schools. The last one that I went was Long Pilah with the chairman, and I could see the faces of the long houses when we went there to appreciate the supply of energy in that area. The school are bright, at least students are able to study and they're not in the dark. And from the faces you can see how grateful they are with the supply of electricity to their areas. And understand that by 2022 or 23, SEB can cover 100% of energy supply to rural areas. With that, thank you. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Anugerah Vendor Sarawak Energy 2020. Mengenai projek empangan hidroelektrik Baleh, Abang Johari berkata beliau berkesempatan meninjau kemajuan projek tersebut baru-baru ini. Sarawak Energy berjaya melaksanakan projek tersebut dengan lancar dengan penggunaan khidmat pekerja tempatan selain buruh asing. Menurutnya, peningkatan kapasiti ini secara tidak langsung membuka ruang dan peluang kepada peluang pekerjaan di sektor pembinaan di negeri ini. To Baleh, we are, as you know, building our Baleh Dam. Of course, we have international vendor, and there are sizable job that is also given to the local. So the whole package will be international plus local. If the international can deliver, but the local cannot supply to the main core contractor, it may affect the delivery of services to SEB. I managed to go to Baleh Dam to see the development in Baleh. I must congratulate so far, it's so good. Congratulations to SEB for doing this. Sementara itu, pemain industri termasuk vendor menyokong saranan kerajaan untuk memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada tenaga tempatan memandangkan pelbagai projek pembangunan giat dilaksanakan pada ketika ini. Ya, betul. Yang memang adalah career opportunity yang baik untuk orang-orang Sarawak. Memandangkan setiap projek-projek yang yang diadakan yang dijalankan oleh Sarawak Energy, mereka amat mementingkan penglibatan local expertise ataupun pekerja-pekerja yang dari segi beberapa peringkat memang memerlukan pekerja-pekerja tempatan. Dan itu juga merupakan requirement daripada Sarawak Energy kepada vendor-vendor dan kontraktor-kontraktor yang terlibat. That depends. Of course, what we are trying to do, we try to develop our local talent. Try to develop local talent, but there are areas where we do need experts in special fields, and kalau tak ada available in the local talents, the specific specialists, then kita bolehlah kita go outside, look for talents from outside. But as much Seterusnya, Sarawak Energy melaksanakan sistem pengurusan air bagi mengurus sumber air dengan lebih baik di takungan loji tenaga hidro.
Sarawak Energy dalam pernyataannya berkata sistem ini kini diguna pakai di 3 loji hidroelektrik Sarawak Energy, HEP, Batang Air, Murum dan Bakum. Sistem pengurusan penghantaran air yang dinamik menyepadukan data cuaca dan ramalan aliran masuk untuk mengoptimumkan operasi loji hidroelektrik Sarawak Energy, terutama dalam skema latah seperti HEP Bakun dan Murum. Ini membolehkan pihaknya untuk mengendalikan dan menguruskan loji hidroelektriknya dengan lebih cekap. Menerusi ramalan aliran masuk dan paras air tekungan yang lebih baik, pelepasan air terkawal dapat dirancang pada musim kemarau dan ini secara tidak langsung memberikan pengurusan tahap air yang lebih baik di hulu dan hilir. Pelepasan air terkawal ini dilakukan secara bermusim setelah mendapat kebenaran dari Lembaga Sungai Sarawak dan masyarakat diberitahu sekurang-kurangnya 2 hari sebelum jadual pelepasan. Baik, lebih RM600,000 geran projek kecil luar bandar MRP disampaikan kepada 52 penerima bagi kawasan Parlimen Serian pada Isnin. Ia termasuk individu dan persatuan serta pelajar cemerlang yang disampaikan oleh Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot Jaim. Ia merupakan siri ke-9 bagi tahun 2020 melibatkan pengagihan kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Persatuan-Persatuan Kaum Ibu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, sekolah-sekolah, gereja, masjid dan kuil. Tambah beliau lagi, antara penerima bagi bantuan pendidikan adalah 4 pelajar yang akan melanjutkan pengajian. Panjang di kawasan Dudong perlu dinaik taraf bagi memberikan tempat kediaman yang selesa bagi penghuni rumah itu. Presiden Parti Demokratik Progresif PDP yang juga Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing berkata, lawatan ke kawasan rumah Panjang mendapati banyak isu yang belum diselesaikan di kawasan berkenaan. Beliau yang turun ke lapangan untuk mendapatkan pandangan secara dekat dan jelas isu yang dihadapi rakyat mahu perkara itu dapat diselesaikan dengan segera demi kepentingan rakyat. Tiong turut memberi jaminan akan membawa isu tersebut kepada Kerajaan Sarawak. Katanya dana untuk rumah panjang di kawasan Dudong juga akan diusahakan. Semasa lawatan tersebut, Tiong mendapati banyak rumah panjang belum dinaik taraf serta kemudahan bekalan air dan elektrik tidak lengkap. Tambah Tiong lagi, jalan raya yang sempurna juga diperlukan penduduk di kawasan tersebut untuk keluar dan masuk. Kita bertemu kembali. Kerajaan akan terus membangunkan ekosistem yang membolehkan perniagaan berkembang maju dan menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan menarik. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, tanpa menjadikan pandemik COVID-19 sebagai alasan untuk dasar pandang dalam dan berfikiran sempit, kerajaan sebaliknya akan terus mengamalkan dasar yang memastikan keadaan pasaran menggalakkan untuk ekspor Malaysia. Truly, as a developing country with strong global linkages, Malaysia is a firm believer of free, fair and open trade and investment. As a Prime Minister, I wish to take this opportunity to offer my ardent assurance that Malaysia was, is, and will always be a country that is pro-business, pro-trade and pro-investment. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucapan pembukaan sidang kemuncak ekonomi China Dunia secara maya. Katanya lagi, berlandaskan kaedah dasar yang betul, langkah pencegahan disasarkan dan idea perkongsian awam swasta baharu yang jarang berlaku, Malaysia boleh berjaya memerangi pandemik ini dan segera mengatasi kesan krisis ekonomi yang timbul. We must therefore explore all possibilities in this space so as to enable us to swiftly put in place a system that allows us to strike a delicate balance between our health priorities and our economic needs. Seterusnya, Kementerian Kesihatan KKM mengutamakan pegawai perubatan dan pergigian kontrak dalam kalangan anak Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan untuk lantikan tetap bagi berkhidmat di negeri asal masing-masing. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, berdasarkan rekod seramai 174 pegawai perubatan lantikan kontrak yang merupakan anak kelahiran Sarawak telah layak dipertimbangkan untuk lantikan tetap bagi kohort 2016 dan 2017. Daripada itu, 108 orang anak Sarawak dapat lantikan tetap. Untuk pergigian, seramai 85
anak kelahiran Sarawak, 50 orang daripada anak kelahiran Sarawak telah pun dilantik sebagai pegawai pergigian tetap. Terima kasih. Katanya lagi, pegawai perubatan dan pergigian yang dilantik secara kontrak bagi tujuan menjalani latihan siswazah atau khidmat wajib di KKM boleh dipertimbangkan untuk lantikan tetap. Bagaimanapun, perkara itu tertakluk kepada syarat pelantikan tetap serta kekosongan jawatan. Proses penilaian bagi tujuan pelantikan tetap dibuat sepanjang tempoh latihan siswazah bagi pegawai perubatan atau khidmat wajib bagi pegawai pergigian. Pegawai dinilai oleh penyelia dan pakar yang membimbing pegawai dalam tempoh latihan siswazah dan khidmat wajib. Semua pencapaian semasa latihan siswazah dan khidmat wajib pegawai akan dikumpul dan disaring oleh program dan kemudiannya dinilai oleh jawatankuasa pemilihan lantikan tetap di peringkat Ibu Pejabat KKM. Ini bagi memastikan proses penilaian dan pemilihan dilaksanakan dengan telus dan adil. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kepada kita orang semua yang balik ke kampung halaman untuk menyambut Christmas, sila lakukan pemeriksaan kenderaan anda. Pastikan anda mendapat rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan jauh. Berhati-hati ketika memandu. Ingatlah orang yang tersayang. Saya Ghazali Afindi, salam hormat dan jumpa lagi.